Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Ada. Tak keluar kat belakang. Ada timing. Ada kosong-kosong pun. Okay. Ada dah. Ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, topik live hari ni, topik simple. Nampak macam simple tapi tak simple sangat. So, yang biasa topik ni iaitu tentang kefahaman. Kefahaman ni selalu bukan disalahartikan. Selalu mungkin kita kurang faham kefahaman tu macam mana. Okey, sebab kalau untuk kanak-kanak yang bila kita cerita tentang ajar bahasa kan. Okay, sebelum ni saya pernah cerita pernah ke? Tak ingat pernah ke tak? Cerita tentang kemahiran asas untuk kanak-kanak bercakap. Sebab biasa kita nampak kanak-kanak tu macam biasa parents akan nampak macam kenapa anak tak bercakap lagi, macam tu kan. Kenapa umur dah 3 tahun 4 tahun tapi tak cakap lagi. So apa yang kita nampak dia punya ciri-ciri tu kanak-kanak tu macam tak bercakap lagi. So kita kebanyakan ada parents yang bila datang terapi dia expect kita terus ajar anak dia dan terus sebut, terus bercakap macam tu. Sebenarnya sebelum kanak-kanak bercakap tu dia banyak skill yang kita kena ajar. Okay, bercakap tu satu skill yang tinggi, tapi sebelum bercakap tu banyak skill-skill lain yang kita kena ajar. Salah satunya adalah kefahaman. Okay, ajar untuk faham. Okay, sebab tanpa kefahaman macam mana kita nak bercakap? Kalau kita tak faham satu-satu bahasa tu, memang kita tak akan boleh bercakap dan boleh gunakan bahasa tu dalam conversation, dalam kita punya situasi harian, dalam kita punya interaksi harian, sebab kita tak faham. Okay? So, sama juga dengan kanak-kanak yang belajar bahasa. Okay, mungkin sebelum ni lah, saya tak ingat lah, mungkin sebelum ni saya pernah terangkan berkenaan tentang kemahiran pra-pertuturan. Itu kemahiran sebelum kanak-kanak mula bercakap. Ada 6 skill semua tu. Tapi itu mungkin sebelum saya pernah buat video tapi saya tak ingat bila. Tak apa, mungkin nanti saya ulang balik benda tu. Okay, 6 skill ni. Tapi yang sekarang ni yang saya nak tekankan adalah bahagian kefahaman. Apa yang kanak-kanak perlu faham dan faham yang macam mana. Okay? Untuk membolehkan kanak-kanak tu dia bercakap ataupun berkomunikasi. Okay. So bila kita cerita tentang komunikasi kan, komunikasi ni dia ada dua lah. Komunikasi verbal, iaitu menggunakan bahasa, menggunakan dengan cara bercakap, ataupun komunikasi non-verbal. Non-verbal ni maksudnya komunikasi tanpa menggunakan bahasa, bukan bahasa, komunikasi tak gunakan bercakap lah. Kita gunakan gesture, kita gunakan body language, kita gunakan expression. So itu pun termasuk communication. Dan bila kita cerita tentang bahasa, bahasa kefahaman, so maksudnya kefahaman tu kena ada dua-dua. Itu kefahaman yang bukan verbal dan kefahaman yang verbal. Right? So kalau kefahaman, sebab kita nak kanak-kanak tu dia berkomunikasi, dia bukannya macam hafal, sebut macam robot tapi tak boleh komunikasi. Kita tak nak yang macam tu. Okay, kita nak kanak-kanak tu boleh berkomunikasi dengan apa yang dia ada. Contoh masa tu kalau dia hanya faham gesture, dia boleh guna gesture macam tunjuk, guna sign pakai tangan, dan kita gunakan benda tu sebagai permulaan untuk berkomunikasi. Okay, so walaupun kata anak tu tak bercakap lagi, dia boleh pakai gesture dulu. Dia pakai gesture dulu. Okay, maksudnya dia faham macam mana konsep berkomunikasi. And then untuk kefahaman, saya masuk dulu kefahaman yang non-verbal. Okay, non-verbal ni maksudnya kefahaman gesture. Contoh kalau kita tunjuk, anak tu tahu yang dia kena tengok apa yang kita tunjuk tu. Okay, contoh kalau kita buat tangan macam ni, so dia faham tangan macam ni maksud dia apa. Dia kena bagi something, sebab maksudnya kita tengah minta something pada dia dan dia kena bagi. Dia faham gesture ni maksud dia apa. Kalau kita buat macam gesture macam ni, dia tahu gesture tu maksudnya macam no ke, jangan ke, something. So itu kefahaman dari segi gesture. Tapi kanak-kanak biasa dia akan tiru gesture. Okay, gesture dia tak susah nak tiru. So bila kanak-kanak faham gesture, contoh dia faham gesture macam ni, so dia akan start untuk guna. So gesture lebih senang digunakan berbanding perkataan sebenarnya, sebab gesture dia hanya lebih kepada perbuatan. Macam contoh, kadang-kadang kalau dia nak something, dia tunjuk, pointing kan. So maksudnya dia dah ada kefahaman gesture. Pointing tu bermaksud dia nak minta benda tu.
kefahaman dia pada gesture tu. Okay, that's why dia guna. Tapi kalau untuk kanak-kanak yang mungkin dia tak faham pun gesture pointing tu, dia tak faham apa guna pointing tu, dan mungkin dia tak guna. Sebab tu ada setengah budak-budak yang delay, dia tak pandai pun nak pointing, tak pandai nak tunjuk kalau dia nak minta sesuatu. So kita punya peranan adalah kita ajar balik je lah benda tu. Ajar untuk tunjuk. Ajar untuk tunjuk tu bukanlah kita bermaksud kita cakap dekat dia, tunjuklah kalau nak. Kalau kita cakap macam tu macam tak membantu sebenarnya. Sebab dia mungkin dia tak faham. Perkataan tunjuk tu pun dia tak faham. Apatah lagi dia nak ikut arahan, tunjuklah kalau nak benda. Kan? So kita ajar dengan cara kita bagi prompt, kita bagi bantuan. Contoh kalau kita nak suruh dia tunjuk, pegang tangan dia dan tolong tunjuk. Macam pegang dan tunjuk tu macam mana nak buat. Okay, contoh macam kalau dekat rumah nak ajar bagi dia benda kan, dia nak, contohlah dia nak minta biskut. Biskut tu kena letak tinggi sikit, dia tak boleh capai. Kalau setengah budak yang berdikari, dia ambil sendiri. So jadi dia tak perlukan orang untuk ambilkan untuk dia. So macam tu, bila jadi macam tu, opportunity untuk dia minta tu tak ada. Peluang untuk dia minta tu kita tak sediakan. So dia tak belajar untuk request, untuk minta daripada kita. So untuk kita create peluang, kita letaklah biskut tu tinggi sikit, dia pun tak boleh nak capai. Jadi dia kena minta tolong kita untuk dapatkan biskut tu. So contoh ada setengah budak mungkin dia tarik tangan, dia tarik tangan buat pergi dapur. So itu antara cara untuk minta, tapi cara tu terlalu primitif, terlalu kira macam terlalu untuk kanak-kanak yang kecil. So bila membesar sikit, anak-anak akan start guna macam pointing. Okay, pointing. So kita boleh ajar dia untuk pointing. So maksudnya biskut tu jauh, bila dia nak tu pegang tangan dia, buatkan pointing, tunjuk pada biskut tu dan kita ambil dia bagi. Jadi dia tahu bila dia buat macam tu, dia dapat barang, dia dapat biskut yang dia nak tu, contohlah. Okay, so boleh buat dengan mainan, boleh buat dengan anything yang dia nak. So itu pointing. Maksudnya kita kena banyak bagi bantuan. Bukannya tiba-tiba kalau ada setengah kanak-kanak, kalau yang dapat terus sendiri tu tak apa. Sebab mungkin yang dapat sendiri tu dia observer, dia suka observe kita buat apa. Kan kita selalu tunjuk, jadi dia tiru. Ada setengah kanak-kanak dia tak dapat sendiri benda tu, kita kena ajar untuk dia dapat skill tu. Okay, ataupun macam minta macam ni, kena ajar juga. Okay, pakai gesture dulu lebih senang. Okay, kefahaman. So kena create dulu kefahaman benda tu in order pula untuk membolehkan kanak-kanak tu berkomunikasi. Okay, pakai gesture pun tak apa. Sebab komunikasi ni kita biasanya kita guna apa yang kita ada je untuk bagi tahu something. Contoh kita dalam satu negara yang kita tak faham langsung bahasa orang tu, so kita akan gunakan apa-apa cara untuk kita bagi tahu. Okay, selain macam pakai gesture, selain bercakap, kalau kata let's say kita memang tak boleh bercakap masa tu sebab kita langsung tak faham bahasa tu, kita akan pakai gesture. Ataupun ada mungkin kita akan, kalau kita pandai melukis, kita akan lukis benda tu sebab kita nak bagi tahu orang apa yang kita nak sampaikan. Okay, itu maksudnya communication. Kita apa cara yang kita boleh guna. So sama juga dengan kanak-kanak, dia sepatutnya boleh guna apa yang dia ada untuk dapatkan apa yang dia nak, memenuhi kehendak dia. Okay, untuk sampaikan something, walaupun dengan hanya gesture. Tapi untuk bercakap, sebab gesture tadi dia akan buat gesture, boleh guna untuk communication. Tapi untuk bercakap, ingat untuk bercakap kanak-kanak memerlukan kefahaman auditory. Okay, auditory comprehension kita panggil. Kefahaman auditory ni maksudnya faham apa yang dia dengar. Okay, macam dia tunjuk, faham kita tunjuk dengan faham apa yang dia dengar, dia berbeza, tak sama. Contoh macam saya kata, contoh ada kat sini ada gambar singa kan, lion. Okay, saya kata nampak kan lion tu. So saya kata okay, tu ambil lion tu, ambil lion tu, lion tu, yang tu, yang tu, lion tu. So maksudnya saya suruh dia ambil tu, tapi saya tunjuk. Kemungkinan kanak-kanak tu sama ada dia faham gesture saya tunjuk, ataupun dia memang faham nama binatang ni lion. So kalau untuk kanak-kanak tu dia bercakap ataupun menyebut lion, dia kena ada kefahaman yang kita kata, okay, macam kat sini ada banyak animal, banyak penyu pula. Kat sini ada banyak animals kan, kita boleh tanya dia macam, okay, mana lion? Kita tak tunjuk, maksudnya kita tak ada bagi any bantuan lain, tunjuk ke macam mata tengok kat situ ke kan. Untuk so kanak-kanak tu hanya betul-betul depends pada apa yang dia dengar sahaja. Cuma mana lion, so dia boleh tunjuk. Itu maksudnya dia faham. Okay, mana monkey, dia faham. Maksudnya dia faham perkataan lion tu merujuk kepada apa. Yang kefahaman yang dia dengar tu, yang itu yang digunakan untuk sebut sebenarnya.
Okay, so kefahaman yang tu dia bukan kefahaman dengan gesture. Kefahaman gesture dia boleh guna untuk komunikasi gesture tu, tapi bukan untuk sebut. Okay, yang untuk sebut memang kefahaman yang bergantung kepada dia dengar sahaja. Okay, sebab tu kalau untuk kanak-kanak yang ada masalah pendengaran, okay, dia akan banyak pakai gesture sebab dia kurang yang bahagian mendengar. Sebab dia boleh communicate tapi pakai gesture ataupun sign, kan, sign language. Sebab yang mendengar tak ada, sebab tu dia tak boleh nak bercakap dengan baik. Kan, so itu isu dia. So macam sama juga macam okay, ada kefahaman ada banyak. Okay, apa yang kanak-kanak perlu faham? Okay, so kanak-kanak perlu faham biasanya untuk belajar bahasa apa yang kita biasanya faham. First mesti kita faham perkataan. Okay, faham bunyi lah. At least kalau untuk kanak-kanak kecil mungkin bunyi miang merujuk kepada apa, kuek-kuek merujuk kepada apa. So dia boleh matchkan bunyi dan objek tu. Okay, kalau let's say kalau perkataan, objek contoh kita kata buku, dia tahu buku yang mana. Kalau kita cakap ambil, dia tahu ambil tu action macam mana. Kalau kita cakap lompat, dia tahu lompat tu action dia macam mana, tanpa kita bagi bantuan. Contoh macam kita kata okey, ambil bagi tu, bagi. Kita guna gesture macam tu. Kadang-kadang dia faham gesture tau. Dia bukannya faham kita cakap ambil ataupun benda objek tu. Dia faham gesture sebab kita tunjuk benda tu. So kalau dia faham gesture, yang tu mungkin dia boleh ambil dan bagi. Tapi untuk disebut, dia takkan boleh sebut sebab dia tak faham bahagian auditory, bahagian pendengaran. Tapi kalau untuk early stage memang kita pakai gesture sebab gesture tu membantu dia untuk faham. Bukanlah bermaksud gesture tu langsung kita tak boleh pakai terus. Tapi pada satu stage, bila kita nak dia sebut, yang tu kita kena test sama ada dia faham auditory ataupun tak. Kita kena tahu yang dia sebenarnya faham secara mendengar ataupun tak, ataupun memang dia depend pada gesture selama ni. So kalau untuk yang parents yang selalu kata anak faham, contoh bila kita cakap dia faham, so kena check balik dia faham bila kita ada bagi gesture ke tak dekat dia. Especially kalau rutin harian dekat rumah, sebab rutin harian kita ulang setiap hari. So kalau rutin harian, let's say macam pakai pergi nak mandi kan, pergi toilet ataupun bila kita suruh ambil barang, dia boleh ambil macam contoh ambil benda-benda yang simple, ambil botol dia ataupun ambil pampers ke, dia boleh ambil. Tapi adakah kita pakai gesture? Contoh kalau macam buang sampah kan, buang sampah tu kena tengok sebab benda tu dia rutin tau. Bukan dikira sebagai rutin, dia dikira sebagai situational punya things. So contohlah kalau kita ada sampah, of course kita akan buang dalam tong sampah. Kalau orang tak suruh pun kita buat. Kalau tak payah dengar arahan buang sampah, tak payah dengar arahan tu pun dia tahu sampah tu dia kena buang dalam baku sampah. Sebab daripada awal kita ajar dia, okey sampah buang dalam baku sampah, sampah tu buang dalam baku sampah. So dia dah tahu dia punya situasi tu, bila ada sampah kena buang dalam baku sampah. So adakah dia faham situasi sampah kena buang dalam baku sampah, ataupun dia faham perkataan kita cakap buang sampah ni. So yang tu kena tengok kefahaman tu. So kalau dia faham situasi itu, kita tak boleh cakap yang dia faham, faham arahan. Kita tak boleh cakap dia faham arahan verbal, sebab mungkin dia faham situasi sampah kena buang dalam baku sampah. Sebab benda tu dah dikira sebagai rutin. Kalau kat rumah, kalau nak test, cuba bagi arahan yang pelik sikit, yang mungkin selama ni kita jarang bagi dekat dia. Tiba-tiba macam kita cakap letak apa tu, botol susu selama ni letak dalam sinki contoh. Okay, bila kita cakap ni botol, maksudnya kalau kita keep ajar dia botol susu kena simpan dalam sinki, kena letak dalam sinki lepas minum. Jadi dia dah terbiasa, dia dah tahu, tak payah dengar kita cakap letak dalam sinki pun dia dah tahu dia memang kena letak dalam sinki. Sebab dari awal kita dah ajar suruh letak dalam sinki kan. Tapi cuba satu hari jangan bagi arahan letak dalam sinki, cakap okey botol letak dekat atas meja contohnya, tapi jangan tunjuk. Dan mungkin arahan tu tak biasa, tapi kalau kanak-kanak yang betul-betul faham auditory ni, okay, secara mendengar, dia akan rasa kenapa arahan ni lain. Dia akan rasa macam tu. Kalau kanak-kanak kita bagi macam ni botol letak dekat meja, dia macam ambil nono pergi dapur buat macam biasa. Jadi maksudnya sebenarnya dia tak aware lagi perkataan yang kita sebut, dia tak aware, dia tak faham pun lagi perkataan yang kita sebut tu, tapi dia faham situasi di mana botol tu kena letak dalam sinki. Ada macam tu.
So kalau untuk bercakap, untuk kanak-kanak tu bercakap, kita nak yang dia faham. Bila dia dengar tu dia boleh faham dan dia boleh buat dengan hanya mendengar. Sebab tu dalam bila pergi terapi, kita akan ada satu training kita panggil auditory comprehension. Auditory comprehension maksudnya memahami secara mendengar. Biasa macam tu kita letak gambar. Okey, bagi teacher bunga contohnya, kita bagi arahan macam tu. Kita akan letak few gambar contoh lah, ini contoh aktiviti. Okey, bagi teacher bunga. So kita tengok dia boleh tak ambil bunga dan bagi. Kalau yang tu pun tak boleh buat, maksudnya bagi yang tu pun dia tak faham macam mana nak buat, so kita tak boleh expect yang dia bercakap lagi sebenarnya. So the basic thing, kalau kat rumah nak test, boleh suruh dia ambil barang something je. Ambil kasut, ambil baju, macam tu je. Tapi jangan bagi any cue. Maksudnya contoh macam kita tunjuk ke, kita jeling ke, ataupun kita buat macam ni ke kan. So itu dah dikira sebagai cue. Sebab kadang-kadang dia cepat tau, dia cepat detect benda-benda yang macam tu, dia observe. Okay. So let's say kalau yang belum respon, kalau kita minta pun dia tak boleh bagi. Let's say kalau ada macam ni, okay, benda-benda yang biasa lah, contoh buku, ada mainan bola ke, perkataan yang sangat-sangat biasa yang patutnya kanak-kanak tahu. Kalau kita cakap, okay, nak bola, dia tak boleh ambil dan bagi, itu maksudnya kefahaman, dari segi kefahaman memang sangat rendah. Kalau yang macam tu nak bercakap memang sangat kurang. That's why kena tengok kefahaman, macam kefahaman arahan. Faham arahan tu arahan yang macam mana. Saya cakap arahan tu situasi ke tak situasi, kan. Perkataan dia kenal ke tak objek. Dia tahu tak kalau kita cakap lompat macam mana, kalau kita cakap lari macam mana. Dia tahu tak bila kita cakap tidur, dia tahu tidur tu action yang macam mana. So kefahaman vocab. Jadi bila kefahaman vocab dia meningkat, dia sebenarnya kalau untuk kanak-kanak yang tak ada masalah dari segi kita panggil saraf ke apa, okay, biasanya kalau kefahaman meningkat, insya-Allah dia memang akan sebut lepas tu. Tapi kefahaman tu kena naik. Dia tak boleh, dia bukannya konsep faham satu perkataan sebut, faham satu perkataan kanak-kanak tu sebut, faham satu sebut satu. Dia bukan macam tu. Sebab biasanya kanak-kanak ni dalam learning apa tu nak sebut, nak bercakap, kadang-kadang dia kumpul tau. Dia kumpul words dalam dia punya mind. Dia kumpul dulu. Sebab dia kalau masa lahir sampai satu tahun tu sebenarnya dia mengumpul information. Dia kumpul sampai setahun tu baru keluar words dia. Padahal sebenarnya sebelum setahun tu dah banyak yang dia faham. So dia konsep dia macam tu untuk kanak-kanak bercakap. Dia bukannya faham satu keluar satu, faham satu keluar satu. Dia tak macam tu. So dia akan kumpul. At least kena ada dalam 50 ke macam tu yang dia faham, baru keluar sepatah. Okay. So bayangkan kalau kanak-kanak tu kat rumah faham hanya beberapa perkataan je, sasaran dia tak cakap lagi. Okay. Sebab dia tak cukup untuk push perkataan keluar secara spontan. So dia lebih kurang lebih kurang faham 50 perkataan macam tu untuk keluar sepatah perkataan, untuk keluar satu perkataan. So bayangkan kalau dia nak buat ayat, dia kena ada berapa banyak perkataan dia kena faham. So kalau untuk ayat 2 patah pun at least 300 ke atas untuk dia buat ayat. Ada soalan tu? Tak ada. Bagusnya tak ada soalan. Ada yang menonton ke tak? Tak ada. Ada yang bagi. Okay. Jadi itu pentingnya kefahaman. So biasanya kalau untuk yang lambat bercakap ni, push on kefahaman dulu. Tengok kefahaman dulu. Okay, push yang itu dulu. Tapi ada case yang kefahaman memang TikTok. Memang ada. Okay, memang ada, bukan semua. Tapi ada case yang kefahaman memang kira kalau test kefahaman tu memang mencapai umur dia, cuma dia belum bercakap. Kalau case yang macam tu mungkin case late talker. Case late talker ataupun ada satu kes yang agak banyak juga sekarang ni, yang kes apraxia. Okay, apraxia of speech, AOS. Kalau nak Google boleh Google apraxia of speech, yang mana kanak-kanak tu memang faham tapi dia tak boleh nak sebut disebabkan oleh ada masalah pada kita kata ada kaitan dengan saraf lah, saraf untuk sebut. Ada kaitan dengan commands yang dibagi dekat otak, ada bahagian programming kita panggil motor programming. So programming dekat otak tu salah ataupun programming tu tak terprogram ke macam mana. Jadi perkataan yang masuk dia faham. That's why dia boleh buat semua benda. Dia faham je kalau arahan yang panjang-panjang pun dia boleh faham. Tapi nak sebut tak boleh. Nak sebut struggle contohnya. So yang tu lebih kepada mungkin apraxia ataupun late talker. Tapi kalau kita nampak kefahaman memang sangat limited, perkataan yang dia faham pun sikit, bagi arahan pun macam faham dah 1-2 arahan je, itu pun yang rutin yang memang dah ulang banyak kali kat rumah. Itu kalau tak bercakap lagi memang biasanya train kefahaman dulu. Okay, train kefahaman dulu. Kefahaman perkataan. Okay, bagi tahu je. Maksudnya dia nak ajar kefahaman ni, dia tak sesusah nak ajar sebut tau.
Kefahaman ni kita just keep bagi tahu, keep continue bagi tahu. Kena introduce banyak kali, repeat banyak kali untuk dia faham. Dan untuk dapat kefahaman tu bagi kanak-kanak, dia kena kita panggil apa? Pada masa benda tu terjadi. Jangan ada delay. Contohnya kalau kita letak, kita nak ajar perkataan letak, masa tengah letak ni kita sebut letak. Jadi dia tahu action yang macam ni adalah letak. Kalau kita bagi arahan tu letak, letak kita bagi dari jauh je kan. So dia pun tak tahu letak tu yang mana satu action dia. So dia kena relate, real time punya relate. Untuk early stage lah, untuk awal. Tu untuk awal. That's why kalau setengah budak kalau kita tanya benda yang dah lepas, dia tak boleh nak beritahu. Sebab benda tu dah kena recall. Sebab dia orang lebih kepada macam real time punya things. Okay, macam ni letak. Lepas tu kalau kata kita nak ajar perkataan jatuh, bila lagi nak ajar perkataan jatuh kalau masa benda jatuh je lah kita boleh ajar perkataan jatuh. Kalau tu kita tak pernah ajar perkataan jatuh tu, ataupun macam jatuh dah lama kita baru sebut contohnya, dan dia tak boleh nak relate. Especially kalau benda-benda yang melibatkan action. So yang tu kena real time. Even macam sama, macam kalau objek pun terus nampak terus sebut. Kalau objek tak susah sangat, tapi kalau action ataupun konsep macam kotor bersih, yang tu kena real time. Sebab kalau cakap tadi kan baju kotor, tadi tu memang tak makan. Kalau untuk yang baru-baru nak belajar, tadi tu dia tak faham. Kalau kotor masa-masa tu juga, kotor ni kotor, terus macam tu. Tapi tadi kan baju kotor, sekarang dah bersih. Yang tadi tu memang dia tak faham. Susah nak faham sebab benda yang dah lepas. Kalau yang dah besar, yang mungkin dah faham konsep masa tadi, semua tu itu boleh. Right? Tapi untuk early stage yang belum cakap, selalunya perkataan tadi ke semalam kemarin tu memang tak faham lah. Okay, kita kena guna memang real time punya teaching. Soalan lah. Ada? Macam mana nak bagi anak jawab soalan? Biasa saya tanya dia ikut soalan pula. Contoh, mana bas untuk ibu, mana-mana dia tanya semula. Anak umur 2 tahun sebulan. Okay, sepatutnya soalan mana kalau 2 tahun patut tak boleh jawab lah. Mana tu maksudnya boleh dengan pointing ataupun pointing lah biasanya. Sebab mana merujuk kepada lokasi ataupun tempat, something lah. Macam ataupun mana bas kan. Okay, kalau macam tu, satu, mungkin dia tak faham soalan tu sebenarnya. Sebab tu dia repeat balik. Okay, dia tak faham apa yang dia kena buat dengan soalan tu. Maksudnya kita bagi soalan mana bas, dia tak tahu apa action yang dia kena buat. Dia tak faham mana tu konsep perkataan makna tu, dia tak faham. So apa yang kita boleh buat adalah bila kita tanya soalan mana bas, dia tak tunjuk, kita kena bagi jawapan lah. Macam dia ulang balik mana-mana, kita tunjuk tu bas. Lepas soalan tu ada action apa yang dia kena buat lepas soalan tu. So one thing, kalau kita 2 orang je dengan dia mungkin susah sikit, tapi boleh guna, mungkin boleh try modelling techniques. Yang mana contoh ada mak, ayah dengan anak contoh 3 orang mak ni. So seorang bertanya soalan dan seorang lagi jawab. So anak boleh tengok model tu macam mana. Contohnya mak tanya soalan, ayah tolong jawab. Okay, anak tengok macam mana yang sepatutnya action yang dia kena buat untuk jawab that kind of questions. Okay, mana tu. So contoh, okay, kita nak main game macam game cari barang contohnya. Saya letak few things kat atas meja. Okay, ayah start dulu. Okay, ayah dengar soalan. Okay, ayah, mana bas? So ayah kena buat. Jangan tanya anak tu pula. Jangan bila tanya ayah mana bas, ayah pusing dekat anak mana bas. So tak ada jawapan. Kan, so bila kita tanya, okay, ayah buat dulu sebab nak tunjuk model kat anak. Okay, so mana bas? So ayah pun terus, oh ni bas. So dia tahu soalan mana bas tu, action dia gitu. So lepas tu turn dia pula, suruh dia buat pula. Okay, tanya dia pula, okay, mana apa? Mana contoh, mana buku? So dia kena buat the action. Kalau dia tak buat the action, mungkin ayah boleh tolong. Okay, kalau dia repeat balik tu tak apa. Tapi kita kena keep bagi jawapan. Macam mana nak buat, macam mana dia nak bereaksi dengan soalan tu. Dia sebenarnya kalau yang kanak-kanak repeat ni, kena tengok sama ada, selalunya lah kalau early stage, selalunya sebab dia tak faham. Lepas tu dia ulang balik. Mana bas? Mana bas? Mana macam dia ulang balik. Jadi sebab dia tak tahu nak buat apa. So peranan kita tunjukkan apa yang patut dibuat bila soalan tu ditanya. Boleh pakai model punya teknik lah. Umur berapa paling lambat untuk cakap 2 patah perkataan? 2 tahun. Pendek je kan jawapan dia, 2 tahun. So 2 tahun biasa, selalunya early. Selalunya ada kanak-kanak kalau biasa pun dia start sebelum 2 tahun tu dia dah start combine. Okay, macam simple-simple lah. Mama nak
nak tu, ni nak nak makan, nakkan, contohnya lah kalau yang pelat tu. So sebelum 2 tahun, dia setahun 11, tahun 10 tu dia dah start combine sebenarnya. Tapi biasa umur 2 tahun tu memang dah combine. So kalau yang nak tengok combination tu biasa umur 2 tahun. Jangan lambat sangat lah. Sebab kalau yang biasa 2 tahun setengah ke dekat 3 tahun tu dah sambung ke 3, 4 macam tu. Okay, mungkin biasa kalau tak sambung lagi tu mungkin vocab dia kurang. Jadi anak faham apa saya cakap tapi boleh buat ayat. Sekarang umur 2 tahun 4 bulan, adakah normal? Normal kat bahagian mana tu? Okay, 2 tahun 4 bulan. Macam saya cakap, 2 tahun 4 bulan memang sepatutnya dia dah banyak ayat 2 patah perkataan. Dia bercakap menggunakan 2 patah mostly, most of the time. Okay, mostly ayat dia dah 2 patah. Faham semua arahan macam saya cakap tadi, faham semua arahan dengan gesture ke tak ada gesture? Ataupun faham arahan-arahan yang macam mana? Adakah dia merujuk kepada situasi ataupun rutin sahaja? Okay, so arahan tu kalau kita bagi gesture, mungkin dia faham gesture. Okay, dia tak faham perkataan. So kena betul-betul macam contoh kalau kita cakap Okay, jom kita main game, dengar lepas tu buat action contohnya. Okay, dengar, tepuk tangan. Boleh tak buat? Contohlah kan. So sebab kalau umur 2 tahun untuk memboleh, sebenarnya untuk umur 2 tahun sebenarnya dia dah boleh faham arahan yang 2 langkah. Contoh, pergi dapur ambil cawan, ataupun pergi naik atas ambil baju 2 step, ataupun tepuk tangan lepas tu lari. Macam tak kaitan sikit lah, tapi dia boleh buat benda yang macam tu. Okay, kalau kita bagi arahan, okay, tepuk tangan lepas tu tutup mata. So itu 2 step. Kalau 2 tahun dia dah boleh faham arahan yang macam tu. Okay, so kalau let's say faham arahan yang simple, yang macam sepatah-sepatah, macam bukan 1 step. Contoh ambil bola, ambil pampers, tu bagi mama. Contohnya tu satu step. Biasa kalau 1 step ni umur setahun, tahun lebih macam tu. So kalau let's say anak tu boleh faham yang 1 step tapi 2 step tak boleh faham, mungkin level dia, bahasa dia pada umur setahun lebih. So kalau setahun lebih memang dia sepatah-sepatah lagi belum buat ayat. So untuk buat ayat vocab dia kena banyak. Okay, untuk ayat 2 patah tu vocab dia kena ada dalam 200 ke atas 300 macam tu. Untuk buat ayat 2 patah tadi tu. Dan kalau vocab dia terlalu sikit, mungkin arahan yang panjang dia tak boleh faham. Dia ada relation lah, dia ada kaitan. Okay, so faham arahan, semua arahan faham tu semua arahan yang macam mana. Kena tengok juga. Kalau setakat arahan rutin yang kat rumah je, itu vocab tak banyak pun sebenarnya. Vocab sangat sikit. Ini kalau anak saya faham dan boleh cakap tapi pelat, normal ke bagi umur setahun 10 bulan? Sebab saya tengok budak lain sebutannya tu dah clear macam mana nak atasi. Setahun 10 pelat lagi. Setahun 10 pelat normal lagi. Dia sebenarnya pelat ni, dia ada stage-stage dia. Dia memang ada setengah budak memang clear sebutan dia, tapi ada setengah budak memang pelat. Dia depends lah benda tu, tapi dia ada range dia. Let's say setahun 10 sebab dia baru start bercakap. Ada setengah budak memang pelat. Memang kalau setahun 10 bulan, almost 2 tahun, yang itu biasanya dalam mungkin 30% je dia punya speech kita boleh faham. Dah okey dah. Kalau dalam 30% keseluruhan sebutan dia kita boleh faham, dah okey. Macam tapi dia dah boleh sebut lah basic-basic huruf. Macam kalau perkataan bola tu boya ke boa ke beh tu dia dah boleh sebut. Macam bunyi beh, bunyi peh, meh tu dia dah boleh sebut dengan betul. Tapi kalau bunyi K, bunyi G, bunyi L, bunyi tu salah lagi, dah okey lagi sebenarnya. Sebab umur setahun 10 kan, sebutan dia memang pelat lagi. Even kalau cakap hujung-hujung pun masih normal untuk setahun 10. Tapi untuk setahun 10 pelat tu bukan concern, boleh concern, tapi sebenarnya lebih concern kepada building dia punya vocabulary. Kalau untuk setahun 10 tu banyakkan vocab dia dulu. Sebutan tu kita tak payah nak push sangat untuk betul. Sebab pada masa tu memang sebenarnya sebutan tak betul lagi pun tak apa. Tapi yang penting vocab dia banyak. Dia punya building vocab dia banyak. Sebab nak ajar betulkan sebutan senang. Nak ajar bahasa, nak tambah vocab yang tu susah. Okay, dia takes time. Nak ajar sebutan sebenarnya kalau kefahaman bagus, semua bagus, vocab banyak, boleh follow arahan semua, nak ajar betulkan sebutan tu senang je. Ini pasal Afrizia tadi, macam mana nak detect masalah saraf tu? Ada apa-apa aktiviti ke untuk train anak?
Aktiviti tu ada, tapi nak detect tu biasanya yang tu memang kena jumpa speech therapy sebab dia ada assessment dia. Okay, dia ada assessment dia ada, sebab kita kena bezakan aprazia dengan pelat. Ada setengah budak pelat tapi adakah dia bukan aprazia. Jadi aprazia ni dia bukan simply kita boleh diagnose macam tu je sebenarnya. Dia ada dia punya assessment, dia ada penilaian dia. Okay, tapi ciri-ciri utama lah, ciri-ciri utama yang kita boleh tengok pada kanak-kanak aprazia, satu, dia akan ada masalah pada kalau kita suruh buat pergerakan mulut yang berulang. Contohnya macam berulang banyak kali, ataupun lidah gerak kiri kanan banyak kali, macam repetitive movement kan, macam tu. So yang tu dia susah nak buat, dia akan struggle, dia tak boleh nak buat, kan. So kalau kita sebut bunyi pun dia tak boleh nak tiru. Contohnya dia nak tiru tapi dia tak boleh nak tiru, dia akan struggle. Nampak dia punya grouping, kita panggil grouping behavior, itu dia struggle nak tiru pergerakan tu. Yang ni kita tengok umur juga. Kalau umur 2 tahun macam tu, kita tak boleh detect, susah nak detect lagi. Umur dia setahun 8. Oh, belum. Tak cakap lagi. Bagi dia arahan satu ayat pun boleh buat tapi tak cakap lagi. Setahun 8. So kalau yang setahun 8 tu, kalau nak check, kata kita nak kata aprazia, masa tu belum. Sebab masa setahun 8 belum lagi boleh kan kita, okay, buat lidah gerak macam ni, dia memang tak boleh nak buat. Okay, pergerakan macam ni mungkin dia tak belum lagi stage tu. Tapi kalau untuk setahun 8 ni, banyakkan vocab. Banyakkan dulu vocab, banyakkan gesture, banyakkan interaction. So kena tengok kat situ ada tak tiru bunyi. Kalau dah boleh tiru bunyi, sebenarnya boleh shape pada perkataan lepas tu. Kalau tak cakap lagi, kalau dah boleh start tiru-tiru bunyi, walaupun bunyi tu mungkin tak clear sangat, it's okay. Tapi kalau untuk setahun 8 agak sukar lah kalau kita nak detect dia aprazia ke tak. Okay, even kita nak suruh tiru sebutan, pergerakan lidah ke apa, mulut tu memang sangat susah lah untuk 1 tahun 8. Biasa kalau untuk tahun 8 yang belum cakap, memang kita akan ajak on kefahaman. Banyakkan vocab dia sampai dia boleh jawab, kira macam kita tanya ke apa tu, dia boleh tunjuk, kita bagi arahan memang boleh buat. Arahan tu bukanlah arahan berkisar pada rutin je, arahan yang mungkin lain-lain sikit kan, yang macam kalau kita tengah main tu, dia boleh interact, boleh bagi, boleh follow kita suruh buat apa masa tengah main contohnya. Dan mungkin ada tengok juga kalau setengah budak late talker, kalau faham sangat, fahaman TikTok, tak cakap lagi mungkin late talker juga. Tapi kena push on, suruh dia tiru lah, tengok dia boleh tiru tak. Kalau dia masalah aprazia ni, one thing kita boleh nampak dia susah nak tiru kalau kita suruh buat any pergerakan yang berkaitan dengan mulut. Aprazia ni ada banyak lah. Tapi kalau untuk betul-betul assessment, memang kena pergi jumpa speech therapy lah untuk assessment. Cuma setahun 8 belum, susah lah nak detect, kita belum boleh detect lagi. Biasanya besar sikit baru kita boleh betul-betul identify dia ada aprazia ataupun tak. Yang ni umur 2 tahun 3 bulan, cakap 1-2 perkataan boleh, tapi kalau ayat panjang-panjang banyak guna bahasa Jerman macam bercerita. Berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Cakap 1 hingga 2 tapi ayat panjang bahasa Jerman. Senaraikan boleh sampai 100 vocab lagi, baru 18-90 macam tu. Perlu terapi ke? 2 tahun 3 bulan, okay. 2 tahun 3 bulan minimum, minimum boleh buat ayat 2 patah minimum. Kalau ada jargon masih normal. Ada jargon bahasa sendiri tu masih normal, tapi bahasa sendiri tu patut hilang by 3 tahun. Okay, by 3 tahun kalau masih lagi ada bahasa sendiri, yang tu memang vocab tak cukup. Okay, sebab dia nak bercakap dalam ayat, dia dah ready. Maksudnya dia dah tengok orang bercakap dalam ayat, dia dah observe orang bercakap dalam ayat panjang, tapi dia sendiri tak boleh nak buat ayat panjang disebabkan dia punya vocab dia kurang. Okay, so kalau dia dah boleh macam sekarang, kata 2 tahun 3, dia dah boleh buat ayat 2 patah, yang tu sebenarnya consider okay lah dekat borderline. Okay, dia borderline. Maksudnya dia masuk kategori mungkin okay, tapi kena keep up lagi dia punya vocab dia, kena lagi banyak. So macam vocab dia mungkin, sebab vocab dia ada banyak, okay, vocab yang kita faham dan vocab yang kita sebut. Kalau boleh sebut dalam 80 perkataan, okay, kalau dia dah boleh sebut dalam 80 perkataan, sebenarnya yang dia faham mungkin dah beratus. Okay, sebab kefahaman dengan yang cakap, kefahaman vocab yang kita faham lagi banyak berbanding vocab yang kita sebut sebenarnya. Okay, kalau anak tu dah boleh sebut dalam 80 perkataan, sebenarnya yang dia faham dah beratus. So tapi kalau dia dah boleh buat ayat 2 patah perkataan, dan masih kalau ayat panjang ada jargon, tu masih lagi normal untuk 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan sini. Lagi cuma keep up lah, sebab dia mungkin dekat dia masuk kategori normal tapi dekat line borderline lah, macam tu. So just tambah vocab macam biasa. Kalau macam tu, just tambah vocab macam biasa, banyakkan interaksi, banyakkan introduce, dan banyakkan buat ayat dengan dia lah.
So kalau dia jargon tu banyakkan translate balik. Translate. Kalau dia dah buat 2, sekarang tambah lagi 1. Kita bercakap dengan dia guna ayat 3 patah perkataan. So dia tahu apa nak tambah lepas tu. Lepas dia punya ayat yang 2 tu. Okay, so banyak translate dia punya jargon tadi tu. Bagi dalam 3 ayat 3 ke 4. Paling panjang lah 3 ke 4. So itu kita punya bahasa. Dia punya bahasa 2-2 tak apa. So macam mana kita nak increasekan lagi lah. Ini anak mal autism umur 8 tahun. Masalah sekarang susah faham DM, lebih faham DI. Semua benda kena translate baru dia faham. Mohon pencerahan. Yang tu vocab dia banyak English, sebab tu dia faham English. So kalau nak dia faham BM, kena ajar balik bahasa Melayu lah. Macam tu. Dia sebenarnya sebab kadang-kadang autism ni dia cepat capture English. Sebenarnya bagi saya bukan disebabkan oleh bahasa tu simple ke bahasa tu mudah ke apa. Mungkin masa dia kecil pendedahan English tu banyak. Sebab kadang-kadang autism ni dia tertarik dengan something yang visual dia menarik. Jadi dia akan cepat pick up. Kalau something tu ada visual yang menarik, dia akan cepat pick up. Especially dari TV, daripada gadget, daripada ataupun mungkin dia pergi sekolah awal early intervention ke apa, dia banyak pakai English. Jadi dia capture banyak vocab English. Jadi bila vocab dia banyak English, asallah bahasa Melayu dia kurang. Sebab mungkin juga sebab sekeliling bahasa Melayu ni mungkin dia macam ni sebab TV kita pun banyak bahasa Inggeris. TV kita banyak bahasa Inggeris, kita punya application semua banyak bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita dengar daripada orang sekeliling. Kalau sekeliling pun mungkin kita guna juga bahasa Inggeris dengan dia. Jadi keperluan bahasa Melayu tu mungkin bagi dia macam kurang. Dia tak perlu sangat bahasa Melayu tu. Even kata dia pergi terapi ke apa dekat ataupun early intervention ke contoh dia pergi tu dia guna English juga. Contoh macam nasum ke bukan nasum. Nasum ke nasam nasum. Nasum lah. Untuk autism kan dia pakai English juga, English base. So dia memang akan capture banyak English. Tapi kalau kata English dia dah bagus, let's say macam English dia boleh cakap dalam ayat, sebenarnya kita boleh ajar balik bahasa Melayu, tak ada masalah. Okay, contoh kata dia memang boleh communicate dalam English, memang boleh buat ayat dalam bahasa Inggeris. Kita boleh je cakap dengan dia bahasa Melayu. Kalau dia tak faham, okay, translate. Okay. Cumanya mungkin boleh buat seorang cakap bahasa Melayu, seorang full bahasa Melayu, seorang lagi cakap bahasa Inggeris full kat rumah. So maksudnya kita bagi contoh dekat dia bahasa Melayu yang full tu macam mana, ayat bahasa Melayu yang full tu macam mana. So let's say kita bagi arahan dalam bahasa Melayu, bagi full. Jangan campur-campur. Okay, bagi full sebab kita nak bagi tahu dia structure bahasa Melayu macam ni. Sebab isu dia kalau nak masuk sekolah nantilah. Kalau bahasa Melayu dia sangat kurang, kalau masuk sekolah yang dia punya medium Malay, tu dia akan ada masalah kefahaman tu. So macam sekarang kalau bahasa Inggeris dia dah dapat, dia dah boleh communicate dengan bahasa Inggeris, boleh je ajar bahasa Melayu balik, tak ada masalah. Ajar macam sebagaimana dia dapat English tu lah, ajar balik. Ada satu lagi, ada 2. Anak umur setahun 3 bulan, saya ajar kena anggota badan tapi dia macam tak berminat. Ada cara lebih menarik tak untuk ajar belajar kena anggota badan? Okay, anggota badan, cuba tengok ajar macam mana. Okay, kalau kita duduk macam ni kan, duduk depan dia, ni mata, ni hidung, ni mulut, memanglah berapa banyak je kita boleh label kalau macam tu. Okay, so kalau untuk ajar body part, sebenarnya boleh cuba ajar yang kita panggil yang lebih di situasi yang bermakna. Contoh kita boleh pakai animals, instead of kita pakai diri kita ataupun diri dia, kita pakai macam animals yang ada mata, mulut ataupun macam patung ke kan, apa-apalah kalau yang dia suka. Macam contoh, okay, jujur kita nak lap, dia macam secara tak langsung, dia tak boleh macam kita pergi mana mata, mana hidung, mana mulut, kita tanya dia macam tu kan. Memang dia nak kena jawab benda tu each time. Setengah budak macam, kalau budak kan dia menjawab, dia berjawab. Tapi kalau setengah budak yang delay, dia kata apa hal lah aku nak kena jawab benda ni kan, dah susah. Macam dah tak ada kaitan, dah kenapa pula aku nak kena jawab mana mata, mana hidung, tiba-tiba kan. So kita nak ajar body parts tu, dia kena satu situasi yang memang masa tu kita tengah bukan bekerja, tengah membuat aksi, membuat action dengan body part. Contoh masa nak mandi, nak cuci muka kan, ambil kain nak lap, okay, kita lap mata, introduce lah.
Kita lap mata, okey, lap hidung pula, lap hidung pula. Kalau tak suka buat kat diri sendiri, buatlah dekat animal ke apa. Itik ke kan. Oh itik, lap mata itik. Oh ni ada mata itik. So lap hidung itik pula, okey cuci contohnya. So dia ada situation yang menarik kita nak ajar body parts tu. So tak perlu macam duduk saja kita tanya okey mana mata, mana hidung, memang boring. Memang dia takkan berminat. Okay, so dia dapat benda tu secara situation ataupun secara masa kita tengah main. Menarik sekali. Macam menarik sikit lah. Dia ada anak 2 tahun 4 bulan tapi dah boleh sebut Umi Babaka. Semua kalau nak benda dia akan cakap itu ini, tapi kalau suruh dia akan ikut mood. Tengok mood dia lah. Dah buat jumpa audio, doktor cakap tengok okey, cuma tunggu speech therapy je. Ada kemungkinan dia dapat cakap macam biasa nanti. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan dah ada perkataan. Macam dia boleh sebut Umi Babaka. Okay lah, vocab sikit. Kalau 2 tahun 4, okay, kalau dia tak ada masalah lain lah, masalah pendengaran okey. Tapi macam contohlah macam masalah lain tu, contohlah macam attention dia okey, dari segi dia punya sensory ke semua okey. Okay, maksudnya delay cakap je. Cakap je delay. Yang lain tu kira macam tak ada isu-isu yang lain lah. Okay, tak ada kita panggil multiple punya masalah lah. Kalau yang macam tu biasanya delay. Biasanya kalau start intervention awal, maksudnya 2 tahun 4 ni dah start buat terapi, insya-Allah memang boleh. Sebab dia masih lagi dalam range yang kita panggil range dalam waktu-waktu kritikal yang memang dia develop bahasa. Sekarang dia dah ada words, it's a good thing. Maksudnya kita tahu dia memang boleh bercakap. Dia dah ada words walaupun sikit, kita tahu dia boleh bercakap. So kita punya peranan sekarang kita just nak tambah. So kalau 2 tahun 4, kalau betul-betul buat, kira macam pergi terapi dan continue buat kat rumah. Maksudnya bukanlah pergi terapi dan tak continue, dia kena continue benda tu continuously dekat rumah. Sebab communication dia berjalan every day. Maksudnya communication tu kena ada every day. Pembelajaran bahasa every day. Dia bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Okay, pembelajaran bahasa tu berlaku every day. Datang terapi just tahu teknik and apply dekat luar. Itu dia sebenarnya. Okay, datang terapi tahu teknik, kita ajar few skill, kena apply dekat luar. Kena apply kat rumah, kena apply dekat bila pergi tempat lain. So dia apply tu yang lebih penting. Jadi kalau kata let's say 2 tahun 4 start terapi dan continue buat kat rumah, banyak application dekat luar dan banyak bagi ini, insya-Allah memang boleh mencapai umur yang sepatutnya. Dia dah language dia tu lah. Sebab 2 tahun lebih tu masih lagi kita panggil dalam range yang kita boleh push. Tapi jangan tunggu sampai 4 tahun 5 tahun. Kalau 4 tahun 5 tahun baru nak start, dan masa tu selalunya kita tak boleh nak capai. Ada lagi ke? Ada 2. Habiskan. Yang satu ni dia macam soalan dia tak habis, dia keluar satu je. Lagi satu dia tak fokus. Di sekolah dia tak nak menulis, dan kalau time belajar mesti dia bahas sendiri. Tapi bila buat aktiviti dia boleh join dan boleh buat. Saya confuse sebab doktor cakap dia bukan autism. Soalan dia mungkin yang pertama tadi tak keluar yang second je. Ada fokus soalan ke? Tak fokus, tak nak menulis, tapi dan belajar bahas sendiri. Tapi bila aktiviti dia join. Sebab aktiviti tu menarik sebenarnya. Okay, dia macam tengok umur berapa tahun tengok umur juga. Okay, kalau anak tu macam umur yang contoh 3-4 tahun, fokus tak ada, memang nak suruh duduk fokus menulis, memang benda tu sangat susah tau untuk dia orang. Especially sebab menulis tu dia kena duduk buat, dia kena fokus. Untuk kanak-kanak yang memang ada masalah fokus, nak menulis memang satu benda yang berat. Bukan sekat menulis nak ikut line. Itu skill, high level skill tu. Okay? Sebab tu aktiviti dia boleh join, sebab aktiviti fine, dia tak payah fikir. Okay, aktiviti yang boleh melompat, boleh berlari, boleh buat movement, semua kan. Umur dia 4 tahun 5 bulan. So dia suka, budak-budak suka aktiviti, especially kalau yang fokus dia kurang. Bila fokus kurang, dia akan lebih suka benda yang bergerak, benda yang fizikal, benda yang melibatkan movement. Sebab kalau menulis dia kena duduk fokus, seksa tu. So untuk yang 4 tahun macam tu, kemungkinan biasanya kalau 4 tahun lebih masih lagi tak boleh fokus, masih lagi susah nak duduk dan buat aktiviti tabletop. Okay, aktiviti atas meja lah maksudnya. Yang tu kena check on dia punya sensory okey ke tak. Sensory selalunya ada masalah pada sensory ataupun dia punya muscle, otak dia mungkin tak cukup kuat untuk dia
Tapi rasanya bukan lebih kepada otak, lebih kepada sensory saya rasa. Sebab aktiviti yang moving dia boleh buat, cuma dia tak suka yang duduk dan menulis. Sebab benda tu kena fokus yang dia high level punya skill tu. Menulis tu high level punya skill. Kalau saya tak akan fokus pada yang menulis tu. Saya akan fokuskan lebih kepada untuk dia duduk dan buat aktiviti tabletop yang lama. Macam anything aktiviti yang duduk kat meja dan buat. Okay, macam bukan menulis pun tak apa, menconteng pun tak apa, mengala pun tak apa. Okay, just nak ajar untuk dia pegang pensel contohnya. Watercolor, pakai berus yang menconteng. Bukan spesifik menulis huruf A, B, C. Bukan spesifik. So dia ada something yang fun. Menulis tu boring, especially kalau yang fokus dia kurang. So fokus dulu kepada buat aktiviti tabletop yang tak ada kaitan dengan tulis ABC. Mungkin macam menconteng, mengala, apa lagi, lacing ke, duduk kat meja tapi buat lacing contohnya. Just untuk dia duduk dan buat aktiviti kat meja, just untuk condition dia untuk duduk dan buat je. Lepas tu bila dah duduk boleh fokus tu, baru pergi kepada high level punya skill. Kena tengok juga dia punya sensory, mungkin ada isu dari segi mungkin proprioceptive ke, sendi, ataupun dia punya balance kan, yang tu kena check dengan occupational therapist lah. Dia kena betulkan yang tu. Sebab kalau yang masih lagi ada masalah pada sensory, selalunya memang susah nak fokus dan susah nak duduk lama. So training untuk menulis tu tengok kena juga fine motor dia okey ke tak. Kalau menulis tu dia kena fine motor dia kena bagus. Kalau fine motor tak bagus, bagi dia susah sangat menulis tu. Jadi takut penulis tu terlalu susah untuk dia, sebab tu dia tak nak buat, dia give up. Sebab tu aktiviti lain dia boleh ikut, sebab mungkin aktiviti lain tu fine dan dia tak perlukan, dia tak give up lah. Dia tak perlukan usaha yang sangat besar macam tu. Low bateri. No bateri, habis mati ke? Tak ada lagi. Saya punya power bank kan. Low power ke close? Low power mode Close. Berapa persen? 20? Sebab lagi tu satu soalan last. Satu lagi macam nak simulate bahasa komunikasi untuk bayi umur 0 hingga 12 bulan, bawah setahun lah. Mak tu kena buat topik lain. Topik esok. Panjang tu nak jawab tu, macam mana nak simulate bahasa. Kalau untuk yang baby, sebenarnya kita banyakkan interaction je sebenarnya. Banyakkan interaction. Dia kalau yang baby bawah 6 bulan, kita banyak macam body touch tau. Dia bukannya main kalau bawah 6 bulan tu, sebab dia tak banyak lagi pergerakan dia boleh buat. So kita banyakkan eye contact, banyakkan buat agak-agak tu, main cak-cak tu. Itu nak galakkan communication sebenarnya. Okay, dan kita banyak apa, bila 6 bulan ke atas tu, banyakkan aktiviti yang reaching, yang macam nak, ni nak, kita minta nak kat dia, dia bagi. Ajar balik macam turn taking, basic skill, macam tiru action, yang tu. Itu simulation yang bawah setahun sebenarnya. Dan bahasa tu kita bagi secara sikit-sikit, sepatah-sepatah. Ajar bunyi. Umur 8 bulan ke atas, start ajar bunyi animal sound, tengok dia tiru ke tak, kan. So ajar basic words, basic nama orang, keliling dia, basic objek. So untuk 0 hingga 12 bulan tu, one thing dia akan, sebab dia melibatkan sensory motor, dia ada banyak skill yang untuk baby punya skill yang kita panggil skill asas, core skill. Yang tu dia ada melibatkan sensory, melibatkan motor. Rasanya yang tu kita buat topik lain lah kot, kan, sebab terlalu banyak. Dia bukan terlalu banyak, maksudnya dia ada penglibatan profesional lain macam tu. Okay. So tapi untuk kebanyakan macam bawah tu, macam banyakkan kita panggil apa? Main yang memang melibatkan fizikal tau. Fizikal kita dengan dia. Dia tak perlu material sangat. Material tu macam tak perlu yang fancy sangat. Dia banyakkan body punya play, macam kita punya main pusing-pusing, lambung. Lambung tu tengok juga expression. Lebih kepada yang tu sebenarnya. Apa itu topik lain. Yang ni last kot ni, dia lebih kurang sama. Yang seorang ni anak umur 6 tahun, dah boleh cakap 5-6 tapi tak pandai susun ayat. Yang seorang ni 4 tahun, aktiviti tu okey tapi dia kurang bercerita, cakap sepatah-sepatah. Sepatah seorang ini lebih kepada menyambung ayat dah ni kan. Menyambung ayat tapi esok lah. Dah 10%. Okay, bateri nak habis. Tak boleh nak sambung bateri pun nak habis. So apa tu, kalau menyambung ayat tu tak apa, nanti discuss lain. Okay, menyambung ayat tu saya ingat nak buat esok untuk kaitan tentang macam mana nak sambung ayat.
Okey, apa yang diperlukan untuk sambung ayat dan teknik untuk sambung ayat. So saya rasa itu saja. Sebelum bateri habis. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada yang menonton dan bertanya soalan. Minta maaf kalau ada soalan yang tak terjawab. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.